Bab 27. Apabila beliau mengetahui pandangan kapten-kapten, orang bangsawan dan pegawai-pegawai dalam angkatan lautnya melalui kenyataan yang ditandatangani oleh mereka menggunakan cara yang telah saya huraikan, Afonso de Albuquerque yang agung memutuskan untuk menyerang bandar tersebut dan mengambilnya dengan pertolongan Tuhan untuk menjadikan kedudukan beliau di sana dalam keadaan selamat. Memandangkan orang Islam telah bersiap sedia dan pertahanan mereka dalam keadaan yang lebih baik berbanding dengan pertahanan yang mereka ada sewaktu serangan orang-orang kita yang pertama ke atas mereka dahulu, beliau bersetuju dengan cadangan para kaptennya untuk menyerang jambatan bersama-sama semua orang dalam satu batalion. Maka semua kumpulan kembali kepada nau masing-masing untuk bersiap sedia menghadapi hari apabila paras air laut naik ke peringkat yang paling tinggi dan jom boleh berlayar ke jambatan tersebut. Pada hari Jumaat, 2 jam sebelum fajar, masanya tiba dan Afonso de Albuquerque memerintahkan orang-orangnya supaya dikejutkan oleh isyarat yang telah diatur sebelumnya. Memandangkan kesemua mereka telah bersiap sedia, mereka pergi ke atas nau beliau dan berlayar dalam kapal masing-masing. Antonio de Abreu telah berada di atas jong yang jauhnya kira-kira sepemanah daripada jambatan tersebut. Orang Islam mula membedil jong dari semua arah dengan senapang dan sumpitan anak panah beracun serta peluru plumbum daripada meriam mereka yang mempunyai kaliber yang sama seperti Espera kena tepat melaluinya. Antonio de Abreu tidak bersusah payah mencari tempat yang selamat dari serangan meriam. Oleh itu beliau ialah orang yang pertama yang cedera disebabkan satu das tembakan daripada sebuah senapang yang mengenai rahang dan menyebabkan beliau kehilangan beberapa batang gigi dan sebahagian daripada lidah beliau. Afonso de Albuquerque yang berada di atas perahu beliau di sisi jong tersebut nampak Antonio de Abreu yang mendapat luka dan memerintahkan beliau di luar kemahuannya untuk kembali ke nau supaya lukanya dapat dirawat. Beliau menghantar Pero de Alpon ke atas jong untuk mengambil alih tugas ketua sehingga Antonio de Abreu pulih. Selepas kelewatan singkat ini, mereka sekali lagi marah dengan menggunakan cara yang sama, dengan jong mendahului mereka di hadapan. Apabila jong naik bertentangan dengan jambatan, disebabkan oleh bahagian tepinya yang tinggi menjulang di atasnya, seperti yang telah saya terangkan, orang Islam tidak dapat menahan tindakan orang-orang kita yang menggunakan bom tangan, lembing dan senapang. Mereka melarikan diri dari jambatan dan kembali ke kubu yang dibina di kedua bahagian jambatan tersebut. Afonso de Albuquerque melihat bahawa kekeliruan telah merebak di kalangan orang Islam dan memerintahkan para kapten untuk mendayung perahu agar lebih hampir ke jambatan. Kemudian mereka serentak menyerang kubu seperti yang telah dipersetujui. Walaupun mereka menjumpai angkatan soldadu Islam yang besar yang mempertahankan kubu untuk satu masa yang panjang dengan semangat keberanian yang tinggi, namun demikian orang-orang kita berjaya masuk dan menyebabkan pihak musuh melarikan diri. Dalam serangan kubu, ramai orang kita mendapat cedera dan 2 atau 3 orang terbunuh, tetapi orang Islam banyak yang terkorban. Sekarang Afonso de Albuquerque menguasai jambatan. Oleh itu beliau berhenti di sana dengan panji-panji beliau dan beberapa soldadu serta beliau memerintahkan kapten-kapten tertentu untuk menawan masjid dan yang lain-lain menyerang beberapa buah benteng yang didirikan oleh orang Islam di pintu masuk ke salah sebuah jalan raya yang menuju ke jambatan. Beliau melarang kedua-dua pihak daripada bergerak tanpa arahan yang jelas daripada beliau. Apabila kapten-kapten sampai di benteng, walaupun mereka menempuhi beberapa rintangan, mereka dapat melepaskan diri dengan penuh keberanian, menyebabkan mereka berjaya mengambil apa yang dimiliki dan dapat menghalau orang-orang Islam. Selainnya, yang mengatur serangan ke atas masjid menghadapi kesulitan besar, memenangkan raja dan orang-orangnya serta gajah berada di benteng, serta pertahanan mereka tidak mahu mengalah, lalu menyebabkan orang kita mengambil masa yang panjang untuk memasukinya. Dari jambatan, Afonso de Albuquerque boleh melihat keadaan orang kita dan beliau bergerak pantas untuk melindungi bahagian belakang mereka dengan semua orang-orang beliau. Di pintu masuk ke salah sebuah jalan utara menuju ke masjid,
Di tempat beliau mengambil kedudukan, terdapat ramai orang Islam. Dan mereka ini adalah di belakang kapten-kapten yang pergi mengejar raja. Sebaik-baik saja baginda melarikan diri dengan 3,000 orang yang dilengkapi dengan perisai badan. Oleh itu, Afonso de Albuquerque tinggal di sana dengan panji-panji dan orang-orang beliau, serta menghantar perintah kepada para kapten bahawa mereka hendaklah berhenti dan kemudian berarak menuju beliau, kerana mereka mempunyai pasukan soldadu yang besar. Oleh itu, mereka segera berundur, dan apabila semuanya bersatu kembali, Afonso de Albuquerque meninggalkan Jorge Núñez de León, Nuno Vaz de Castelo Branco, Jaime Teixeira dan Dinis Fernandez de Melo bersama-sama sekumpulan soldadu untuk mengawal masjid dan benteng. Sementara beliau dan yang lain-lainnya yang berada di sana kembali ke jabatan serta memerintahkan para kapten yang ditempatkan di kedua-dua bahagian tepi untuk tinggal di sana dan tidak boleh menentang orang Islam walaupun mereka diserang, sehinggakan beliau membentangi jabatan. Kemudian beliau memerintahkan 4 buah perahu besar membawa meriam berat untuk menyeberang ke tebing yang satu lagi dan meratakan padang dengan berdilan dari satu penghujung ke penghujung yang lain. Dengan itu orang Islam terpaksa berundur dan orang kita dapat bekerja membuat kubu dalam keadaan selamat. Apabila selesai membuat perancangan ini, Afonso de Albuquerque kemudiannya memerintahkan semua peralatan yang dibawanya dalam jong dikeluarkan dan kerja-kerja pun dimulakan. Setiap orang bekerja dengan tekad dan dalam masa yang singkat, 2 buah benteng kuat telah dibina. Sebuah di sebelah bandar dan sebuah lagi di sebelah masjid dengan tom bulat yang dipenuhi dengan tanah dan kayu dan dibekalkan dengan meriam secukupnya. Afonso de Albuquerque memerintahkan supaya jambatan dan jong ditutup dengan daun palma untuk melindungi orang-orang beliau kerana beliau bimbang bahawa bekerja dalam panas terik boleh menyebabkan mereka ditimpa sakit.